Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 17 Januari 2023 bersama wajah yang sama iaitu saya, Pia Ernadia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memaklumkan SPRM sedang memperhalusi sistem pengisytiharan harta untuk pegawai tertinggi kerajaan. Anwar menyifatkan sistem isytihar harta sebelum ini sebagai lawak dan tidak menggambarkan kekayaan sebenar mereka yang berbuat demikian. Well, I cannot understand why you're making this a major issue. Declaring of assets was a farce as far as concerned in the past, because you can find people having hundreds of millions of ringgit and still declaring 11 million or 12. So I think what we need to do is to make sure that the parameters are clear. See? And I'm now discussing with the various agencies, including the MACC, to make sure that these things are more transparent. Because otherwise, it makes a mockery of the entire. And I'm appalled at the fact that people are not too critical. They just accept it at the face value. You know. And now, when we look at the figures and the file, it's shocking. Nobody actually. I'm saying nobody. Most people don't actually tell the truth, and makes a mockery. You are satisfied. The people are satisfied. The civil society is satisfied. It does not actually present the real wealth of a particular person. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berkata dia sendiri yang mengarahkan Fama Terengganu supaya menghantar bekalan telur ayam ke negeri itu. Muhammad berkata demikian sebagai reaksi terhadap kenyataan Adun Jabi, Dr. Azman Ibrahim yang mengatakan Fama Terengganu membawa masuk 340,000 telur ayam dari negeri lain. Malah dalam hantaran di Facebook itu, Azman juga menyindir Muhammad dengan mengatakan telur ayam berkenaan adalah telur tempatan dan bukan dari India. Sementara itu, Muhammad semalam dilapor berkata, keputusan mengimport telur dari India hanyalah langkah sementara untuk menampung permintaan sehingga bekalan di pasaran tempatan kembali stabil. Tambah Muhammad, langkah itu diambil berikutan pengeluar tempatan tidak mampu menampung permintaan yang menyaksikan kekurangan bekalan ketara di pasaran. Sebelum ini, keputusan kementerian itu mengimport telur dari India mendapat kritikan sesetengah pihak. Antaranya Presiden MCA Wee Ka Siong yang menyatakan adalah lebih baik kementerian itu mengutamakan penternak tempatan dengan menaikkan harga telur tempatan sama seperti harga telur yang diimport dari India. Kita ke perkembangan berikutnya. Kenyataan Ahli Parlimen Arau Syahidan Kasim yang menyindir Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dibidas Ahli Majlis Kerja Tertinggi parti itu, Muhammad Fuad Zarkashi. Fuad dengan sinis menempelak Syahidan yang menurutnya mungkin lupa yang beliau ingin kekal sebagai Menteri Besar Perlis suatu ketika dahulu. Fuad membalas kenyataan Syahidan semalam yang menyindir Zahid supaya menjadi Presiden parti itu untuk seumur hidup. Syahidan secara sinis mengucap tahniah kerana jawatan Presiden tidak dipertandingkan pada pemilihan akan datang dan mengucapkan takziah kepada perwakilan yang telah kalah dalam usul tambahan. Syahidan sebelum ini digugurkan sebagai calon UMNO untuk Parlimen Arau pada PRU lepas yang membuatkan beliau bertindak bertanding di bawah tiket Perikatan Nasional dan mempertahankan kerusi Parlimen tersebut. Bersatu akan mengambil tindakan undang-undang susulan keputusan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul yang membenarkan 4 bekas ahli parlimen Bersatu di Sabah mengekalkan kerusi masing-masing. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata keputusan Johari jelas berlaku kekhilafan dalam membuat tafsiran mengenai perlembagaan parti itu. Dalam satu kenyataan hari ini, Muhyiddin berkata, Johari memutuskan bahawa keahlian mereka dalam Bersatu gugur selaras dengan fasa 10.2.3 perlembagaan parti tersebut. Muhyiddin berhujah bahawa fasal itu tidak terpakai kerana Gabungan Rakyat Sabah merupakan parti komponen Bersatu pada masa itu. Mengulas lanjut katanya, yang di-Pertua Dewan Rakyat bukan pihak yang mempunyai kuasa untuk mentafsir perlembagaan Bersatu. Justeru Muhyiddin berkata, partinya akan merujuk hal ini ke mahkamah untuk mendapat keadilan sewajarnya.
Pada 28 Disember lalu, Ahli Parlimen Beluran Ronald Kiandi mendakwa 4 ahli parlimen tersebut perlu mengosongkan kerusi masing-masing yang dimenangi mereka pada pilihan raya umum ke-15. 4 ahli parlimen terbabit ialah Ahli Parlimen Sipitang Mat Bali Musah, Ahli Parlimen Papar Armizan Muhammad Ali, Ahli Parlimen Batu Sapi Khairul Firdaus Akbar Khan dan Ahli Parlimen Ranau Jonathan Yassin. Berita seterusnya, Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil secara sinis bertanya kepada Muhyiddin bila mahu berjumpa dengan SPRM selepas bercuti di London. Katanya rakyat ingin tahu tentang dakwaan penyelewengan dana kerajaan sebanyak RM92.5 bilion semasa darurat COVID-19. Sebelum ini, Hisham melontarkan pertanyaan di mana Muhyiddin selepas dia dikatakan bercuti di luar negara kerana ketika itu tular gambar Muhyiddin yang dikatakan bercuti di London. Percutian itu dikaitkan dengan langkah London yang dikatakan merancang untuk menggulingkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Beberapa pemimpin UMNO yang dikaitkan dengan perkara itu seperti Mazhir Khalid dan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menafikan tuduhan tersebut. Bagaimanapun, Muhyiddin menafikan dakwaan menyeleweng dana RM92.5 bilion dan menyifatkannya sebagai pembohongan maha dahsyat. Awal bulan ini, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan penahanan seorang lelaki berusia 42 tahun yang juga Ketua Pegawai Eksekutif sebuah syarikat swasta kerana menjadi orang tengah dalam pengagihan dan penyelewengan dana COVID-19 sebanyak RM92.5 bilion yang diperuntukkan untuk pakej rangsangan COVID-19 sewaktu pentadbiran terdahulu. Menteri Pengangkutan Anthony Loke memohon masa bagi menaik taraf sistem pengangkutan awam. Loke berharap rakyat faham bahawa selepas pertukaran menteri yang baru, setiap masalah tidak akan dapat selesai pada hari berikutnya. Memetik Malaysia Kini yang memetik wawancara dengan radio berbahasa Cina, IFM, Loke menyifatkan dia bukan Superman yang akan dapat menyelesaikan semua perkara selepas satu pemeriksaan mengejut terhadap pengangkutan awam. Tambah Loke lagi, dia mahu memberikan mesej kepada orang ramai bahawa menteri mendengar masalah mereka dan memahami kebimbangan dan kesengsaraan rakyat. Bagaimanapun, katanya dia sentiasa memberi fokus untuk menyelesaikan masalah rakyat walaupun bukan melalui penyelesaian serta-merta. Sementara itu, Loke berkata indeks prestasi utama akan ditetapkan dalam sektor pengangkutan. Mengambil contoh di negara jiran Singapura, Loke berkata kereta api di Republik itu hanya rosak 5 minit selepas bergerak sejauh 2 juta kilometer. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.